Bagi pemburu harta karun, kisah mengenai emas yang mencita mengujakan mereka. Penemuan harta karun sangat bermakna kepada golongan itu. Apatah lagi harta berharga yang bernilai ratusan juta ringgit. Seorang pemburu harta karun yang mahu dikenali sebagai Goh berkata, walaupun pelbagai fakta dan dakwaan wujud, dia belum pernah menemui sebarang harta karun yang dikenali sebagai emas yang mencita ini. Goh yang merupakan pencarian harta karun di Indonesia berkata kegagalan menemukan harta karun itu sebagian besarnya disebabkan kekurangan dana yang besar. Beliau berkata terdapat tanda-tanda yang dibuat oleh tentera Jepun pada kawasan yang dipercayai ada harta karun Yamashita. Katanya, tanda-tanda dalam tulisan dan simbol Jepun ini boleh ditemui di Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Tanda tersebut boleh ditemui terutama di atas batuan yang terdapat di lokasi terbabit. Lain pula ceritanya dengan Jamil Abu Bakar 63 tahun yang berasal dari Mersing, Johor. Jamil berpengalaman mengikuti sekumpulan warga Jepun yang mahu mencari gali harta karun dipercayai tinggalan tentera Jepun di sebuah perkampungan di Mersing tidak berapa lama dahulu. Katanya, dia melihat sendiri sekumpulan warga Jepun menggunakan peralatan canggih digunakan mencari logam emas di sebuah kawasan. Ketika itu alat tersebut mengesan ada logam emas dan belum sempat mereka menggali kawasan itu, warga Jepun tersebut diarahkan meninggalkan kawasan itu. Penduduk tempatan tidak membenarkan mereka menggali kawasan itu, katanya. Dakwaan Jamil itu menunjukkan bahawa masih terdapat warga Jepun yang mahu mendapatkan semula emas tinggalan tentera Jepun itu di Malaysia. Namun sehingga kini masih tiada bukti kukuh ia wujud di bumi Malaysia. Pelbagai teori, dakwaan, dan konspirasi lahir daripada kisah emas Yamashita. Namun, bagaimana harta karun ini dikatakan wujud mungkin boleh menjawab persoalan mengenai misteri sama ada emas Yamashita ini benar-benar ada atau tidak. Pihak Jepun merancang menakluki seluruh Asia Tenggara sejak 1930-an lagi. Justru, perancangan teliti dibuat bagi menawan negara-negara yang dapat memberi kepentingan terutama sumber dan bekalan bahan mentah kepada Jepun ketika itu. Maharaja Jepun Hirohito mengarahkan adiknya Putra Chichibu yang juga seorang jeneral tentera Imperial Jepun mengetuai satu operasi rahsia dengan kod operasi Golden Lily atau dalam bahasa Jepun Kinnoyori. Tugas Putra Chichibu dalam operasi ini adalah merampas sebanyak mungkin harta-harta terutama emas dan barang berharga dari negara Asia bagi kepentingan Jepun. Hasil rampasan tentera Jepun melalui operasi Golden Lily ini terlalu banyak sehingga angkanya seolah-olah satu hailan atau di luar akal fikiran. Malah ada yang mengatakan jumlah emas yang dikumpulkan melimpah ruah melebihi simpanan emas yang dimiliki negara-negara lain. Pensyarah kanan Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial Dr. Azharuddin Muhammad Ali berkata, Jepun sebenarnya tidak kalah pada Perang Dunia Kedua kerana mereka berjaya mengaut kekayaan negara Asia melalui hasil rampasan perang itu. Katanya ada juga dakwaan yang mengatakan Jeneral Tomoyuki Yamashita tidak mengetahui mengenai kewujudan emas dan harta berharga yang dirampas ketika penguasaan Jepun. Namun, itu hanyalah satu teori. Berbagai pihak mempunyai agenda dan rancangan mereka tersendiri apabila bercakap mengenai emas ini. Kewujudannya tidak dapat dipastikan memandangkan tiada satu pun pihak berkuasa, lebih-lebih lagi pentadbiran kerajaan yang mengakui atau mengesahkan mengenainya. Kerana itu, saya mengatakan setiap dari mereka yang terlibat ada agenda, sama ada Jepun sendiri, Amerika Syarikat ataupun Filipina. Mana-mana pihak juga menolak dakwaan mengenai penemuan emas ini, apatah lagi mengakuinya secara rasmi mengenai kewujudannya, katanya. Namun katanya hasil rampasan perang seperti harta karun ini bukan sesuatu yang luar biasa dan ia boleh berlaku di mana-mana saja. Cuma jumlahnya mungkin tidak sebanyak seperti yang dianggarkan dalam kes emas Yamashita ini. Dikatakan banyak usaha-usaha pihak perseorangan maupun organisasi berusaha mencari harta karun Yamashita ini. Bukan saja di Malaysia, tetapi juga di negara lain di Asia Tenggara. Namun, menurut pensyarah Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Dr. Azharuddin Muhammad Ali,
Dia percaya bahawa harta-harta karun tersebut sebenarnya tidak dapat ditemui lagi di Malaysia. Ini kerana ketika tentera Jepun menyerang tanah Melayu melalui utara Semenanjung, mereka merampas dan menghimpunkan kesemua emas-emas itu dan terus dibawa ke Filipina melalui jalan laut. Mereka mengumpulkan kesemua emas-emas dan terus dileburkan menjadi congkong sebelum dibawa keluar dari tanah Melayu. Jadi, tidak ada yang disorokkan di tanah Melayu maupun Singapura ketika itu. Itu adalah satu pendapat, katanya. Beliau berkata kebanyakan emas serta barang berharga yang dirampas adalah milik penduduk tanah Melayu dan diambil dari bank-bank, kedai pajak gadai, kedai emas dan sebagainya. Sebahagian besar emas yang dirampas oleh tentera Jepun adalah dari Myanmar. Ini merupakan emas yang berbentuk patung Buddha, dicuri dari kuil-kuil yang banyak terdapat di negara itu. Ia juga termasuk batu permata, berlian, serta barangan berharga yang lain yang dijarah dari Korea dan China. Menurutnya, Thailand juga menjadi sasaran tentera Jepun, namun disebabkan Jepun terikat dengan perjanjian dengan negara Gajah Putih itu, maka tidak banyak emas yang diambil dalam perjalanan mereka menyerang tanah Melayu dan Singapura. Tambahnya, banyak juga emas yang dicuri dari Sumatera dan Jawa dan kemudian dileburkan menjadi jongkong sebelum dibawa ke Filipina. Ditanya mengenai Filipina, Azharuddin berkata, ia dianggap sebagai lokasi yang paling dekat dengan Jepun, yang sekaligus menjadikan negara itu sebagai pusat pemerintahan dan operasi yang penting ketika itu. Jelasnya terdapat juga syarikat-syarikat Jepun yang bertapak di tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua menjalankan aktiviti perlombongan tetapi bukan melombong emas. Menyentuh mengenai konspirasi emas Yamashita, perburuan harta karun ini mula dilakukan oleh pelbagai pihak termasuk Amerika Syarikat yang sedar mengenai lokasi di Filipina. Selepas perang tamat, pihak CIA mula merancang agenda untuk mengaut emas yang dikatakan ditanam di bawah kubu bawah tanah di beberapa lokasi di Filipina. Amerika Syarikat melalui CIA menjadikan Filipina sebagai gerakan utama mereka selepas perang yang agak aktif. Hasilnya, wujud dakwaan yang mengatakan emas Yamashita telah diambil oleh Amerika Syarikat supaya Yamashita dihukum gantung selepas perbicaraan oleh Amerika Syarikat di Filipina. Terdapat dakwaan mengatakan Amerika Syarikat membiayai perang dingin antara negara itu dengan Rusia menggunakan emas Yamashita ini. Malah, Amerika Syarikat juga dikatakan membiayai Jepun menggunakan harta itu untuk mengekang penyebaran fahaman komunis di Asia. Pada 1970-an, muncul seorang warga negara Filipina, Rogelio Roxas, yang mendakwa menjumpai kubu simpanan harta karun yang turut mengandungi patung-patung Buddha emas padu. Namun pertemuan itu menyebabkan wujudnya konflik apabila Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, mendakwa harta itu merupakan milik negara dan merampas emas hasil penemuan Roxas itu. Wujud juga dakwaan mengatakan Marcos yang turut mendapat sokongan oleh Amerika Syarikat itu hidup mewah dari kekayaan hasil emas Yamashita yang tertanam di Filipina. Pada 1992, Imelda Marcos mengakui bahawa kekayaan suaminya dan dia adalah hasil dari emas Yamashita yang dianggarkan bernilai hampir $1 triliun Amerika Syarikat. Walau pelbagai teori, bukti serta kenyataan demi kenyataan timbul, emas Yamashita terus kekal menjadi misteri yang tidak pernah dapat diselesaikan. Sebab mudah, kerana pelbagai pihak hadir dengan agenda dan kepentingan yang tersendiri.